Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keadaan terkini Tun Mahathir Mohamad selepas dimasukkan ke IJN, selepas beliau dimasukkan ke IJN baru-baru ini. Selepas 2 minggu menerima rawatan, Tun Mahathir akhirnya dibenarkan keluar IJN. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dibenarkan pulang ke rumah selepas 2 minggu dirawat di Institut Jantung Negara IJN Ekoran Batuk. Memetik laporan sebuah media antarabangsa, pembantunya Sufi Yusuf berkata, kesihatan bekas pemimpin UMNO yang kini berusia 99 tahun itu semakin baik dan dibenarkan bercuti di rumah. Dr. Mahathir dimasukkan ke institut berkenan bagi mendapatkan rawatan pada 15 Julai lalu, yaitu 5 hari selepas menyambut ulang tahun kelahiran yang ke-99 tahun. Kali terakhir Tun Mahathir dimasukkan ke hospital adalah pada Januari lalu dan menjalani rawatan hampir 2 bulan. Bekas ahli parlimen Langkawi itu dimasukkan ke IJN bagi rawatan jangkitan dan pemerhatian pada 26 Januari lalu sebelum dibenarkan keluar pada 18 Mac. Dr. Mahathir juga mempunyai sejarah masalah jantung dan pernah menjalani pembedahan pintasan jantung pada tahun 1989 dan pada tahun 2007. Kita ucapkan tahniah dan sabas kepada Tun Mahathir kerana dapat keluar daripada hospital IJN selepas 2 minggu menerima rawatan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Rupa-rupanya ini sebabnya Cikgu Bad ditahan reman selama 2 hari. Bukan kerana tindakan beliau semata-mata mendedahkan perasuah ataupun dakwaan berlakunya rasuah. Tentang melaporkan rasuah itu, bagi menjawab dakwaan walau kononnya Cikgu Bad tidak patut ditangkap kerana mendedahkan rasuah. Tentang mendedahkan rasuah itu bukan satu kesalahan, bahkan itulah yang dituntut oleh kerajaan. Siapa yang ada maklumat, buatlah perkara tersebut. Tetapi apa yang menyebabkan Cikgu Bad ditahan dan direman adalah kerana beliau telah membocorkan dokumen sulit kerajaan. Ini adalah satu kesalahan yang serius, kata polis. Penahanan reman ahli Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu iaitu Badrul Hisham Syahrin adalah proses biasa dilakukan berdasarkan keperluan siasatan. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, kesalahan disyaki dilakukan Badrul Hisham atau lebih dikenali sebagai Cikgu Bad adalah perkara serius di bawah Seksyen 8 Akta Rahsia Rasmi 1972. Ini proses biasa tahan reman. Ada laporan, jadi kesalahan itu kita akan siasat. Kesalahan itu benarkan kita buat tangkapan dan ada keperluan kita akan tangkap bergantung kepada siasatan, katanya. Berdasarkan Seksyen 8 Akta Rahsia Kerajaan, kesalahan sangat berat. Membabitkan dokumen kerajaan. Walaupun cuma salinan, kita nak tengok siapa yang ada dokumen hak milik kerajaan itu. Sebab dia, Cikgu Bad, tidak bekerja di situ, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Dang Wangi di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi di sini hari ini. Semalam, media melaporkan Cikgu Bad ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Putrajaya di sini dipercayai berhubung pendedahannya mengenai isu rasuah membabitkan pegawai tertinggi Tentera Laut Diraja Malaysia. Susulan itu, Cikgu Bad direman 2 hari di Mahkamah Magistrat Putrajaya
hari ini bagi membantu siasatan polis. Terdahulu Harian Metro melaporkan Cikgu Bad ditahan polis dipercayai berhubung dakwaannya mengenai isu rasuah membabitkan pegawai tinggi Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Rupa-rupanya ini sebabnya Cikgu Bad ditahan kerana beliau telah mendedahkan dokumen sulit kerajaan, dan ini adalah satu kesalahan yang serius kerana ia melibatkan satu dokumen rasmi rahsia kerajaan. Jadi saudara-saudara sekalian, menurut polis ini adalah proses biasa untuk menahan reman. Ada laporan, jadi kesalahan itu kita akan siasat. Kesalahan itu benarkan kita buat tangkapan, dan ada keperluan kita tangkap bergantung pada siasatan, katanya lagi. Berdasarkan Seksyen 8 Akta Rahsia Kerajaan, kesalahan adalah sangat berat, membabitkan dokumen kerajaan. Walaupun cuma salinan, kita nak tengok siapa yang ada dokumen hak milik kerajaan itu, sebab dia Cikgu Bad tidak bekerja di situ. Wow, ini makin panas, makin menarik. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Makin panas dan makin panas. Nampaknya Perikatan Nasional semakin hari semakin tidak dapat diselamatkan lagi, terutamanya berkait dengan parti gerakan. Akhirnya Sanusi kata, kena hormat Melayu, gerakan silalah keluar. Wah, jadi dengan ini sudah dapat dilihat parti gerakan sepatutnya perlu mengambil keputusan segera keluar daripada Perikatan Nasional. Hal ini kerana sudah dapat dilihat mereka kini tidak dapat dihormati lagi oleh sekutu mereka dalam Perikatan Nasional. Sanusi kata, kena hormat Melayu, gerakan silalah keluar. Belum ada tanda-tanda ketegangan di antara PAS dan gerakan akan mengendur buat masa ini. Ekoran kesediaan gerakan untuk memilih haluan baru semalam, seorang pemimpin kanan PAS bahkan menasihatkan parti terbabit agar belajar menghormati pihak lain. Ketua Pengarah Pilihan Raya PN Muhammad Sanusi Manor berkata, gerakan perlu belajar menghormati orang Melayu dan Islam di negara ini, bukannya membuat ugutan politik. Wow, Sanusi berkata gerakan perlu menghormati orang Melayu dan Islam di negara ini, bukannya membuat ugutan politik. Tak payah nak ugut orang lah, kita pun dah matang. Tak payah ugut, tapi sebaliknya belajar menghormat orang juga, kata Sanusi. Belajar hormat orang Melayu dan Islam di negara ini, katanya. Tak perlu ugut-ugut, politik apa ugut-ugut ni? Politik ugut-ugut ni dah lama dah tu, katanya kepada Malaysia kini. Pertembungan pendapat di antara PAS dan gerakan berasal daripada pendirian berbeza kedua-dua parti terhadap peranan Syarikat Arak memudah cara kutipan dana sekolah Cina. Ketika beberapa pihak tidak senang dengan pembabitan syarikat itu, syarikat yang berlaku seperti yang berlaku di Sepang baru-baru ini, gerakan sebaliknya menganggap tidak wajar ia disekat. Tak reti hormat kita. Bahkan lidah rasmi PAS Harakah Delhi menganggap pendirian gerakan itu adalah senada dengan DAP. Ia mengundang reaksi keras PAS. Sebelum ini teguran PAS kepada gerakan sudah dinyatakan oleh Ketua Penerangannya Ahmad Faldi Sari serta Timbalan Presiden Tuan Ibrahim Tuan Man. Menanggapi teguran itu, gerakan berkata mereka tidak akan teragak-agak untuk meninggalkan PN jika ia dapat membolehkan mereka mempertahankan sistem pendidikan Cina. Menurut timbalan Presiden parti itu, iaitu Oh Tong Kiong, gerakan juga tidak mahu kekal dalam Perikatan Nasional jika mereka terpaksa tunduk terhadap sebarang tuntutan konservatif
tidak munasabah dan melampau daripada parti tertentu, katanya. Sanusi yang juga Menteri Besar Kedah berkata dia secara pribadi tidak ada sebarang masalah jika benar gerakan mau keluar dari Perikatan Nasional. Wow, sila keluar itu komen Sanusi. Ialah semua orang nak hormat dia, gerakan saja, sedangkan dia tak reti nak hormat kita, kata Sanusi. Takkan semua benda kita nak hormat dia tak perlu hormat kita kah, katanya. Sanusi juga menambah teguran agar menghormati orang Melayu dan Islam itu bukan saja ditujukan kepada gerakan, bahkan semua parti yang berasaskan kaum di negara ini. Untuk rekod, salah seorang Naib Presiden PAS Muhammad Amar Abdullah telah menyatakan rasa terbuka parti itu jika gerakan mau keluar dari Perikatan Nasional. Dipetik portal Free Malaysia Today, Muhammad Amar berkata, setiap parti ada hak dan pendirian masing-masing. Justru menjadi terserah kepada gerakan untuk membuat keputusan Malaysia kini. Kena hormat Melayu, gerakan silalah keluar, kata Sanusi. Terjumpa lagi.